هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, dapat kita bertemu hari ini untuk membincangkan sedikit tentang ulumul hadis. Ulumul hadis ataupun mustalahul hadis, ataupun apa ya? The science of hadis. Okey. Ramai orang anggap hadis ini satu subjek yang susah. Sebab mungkin sebab dia tak pernah belajar, ataupun tak ada cikgu yang baik, ataupun dia kena tipu dengan orang lain lah. Orang lain kata hadis ni susah. Pelajaran agama memang dikaitkan dengan kesusahan kan. Bahasa Arab susah, fiqh susah, usul fiqh susah kan? Semua susah. Sebenarnya senang je. Tak ada benda susah sebenarnya, cuma dia disusahkan oleh orang lain. Okey. Hadis. Siapa tahu apa maksud hadis? Apa maksud hadis? Okey. Sebelum tu, rukun Islam, rukun iman ada berapa? 6 kan? Percaya kepada Allah. Kemudian malaikat. Okey, ke Rasul dulu. Malaikat dah. Malaikat. Kemudian Rasul pun ada kan? Kemudian kitab je lah. Tak ada masalah, dia ada hadis yang campur-campur. Tak ada masalah yang mana satu. Yang penting Allah yang mana satu lah dalam semua hadis. Okey. Nak percaya Allah, malaikat ni semua kita guna. Kita percaya kepada Allah dari segi logik pun mestilah ada Allah kan. Takkan tak ada Tuhan tu tak? Kan takkan tak ada Tuhan dengan logik ni. Tapi kan kita ada isu dengan satu manusia. Satu manusia ni yang dikatakan sebagai Nabi kita, dan dia yang ajar kita Quran dan hadis. Betul tak? Yang without dia, Rasul, without Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka runtuhlah agama Islam ni. Tidak ada agama Islam tanpa Nabi. Sebab tu orang putih, quite rightly so, dia panggil ini agama Muhammadan religion kan. Betul juga sebab Rasul lah kita punya gateway kepada perkara-perkara yang kita faham kan. Allah, kitab dan sebagainya. Tanpa Nabi tidak ada Islam. Tapi problemnya ialah kita percaya Al-Quran. Orang Islam lah, orang yang dah Islam, dia percaya Al-Quran secara total kan. Just percaya je. Dia tak kisah Quran datang macam mana. Adakah dia turun satu buku dari langit kan? Ada lagi tak orang yang anggap Quran tu turun satu buku dalam 200 pages jatuh dari langit. Kemudian Nabi pun ambil dan mula baca. Ada orang yang macam tu. Dan ada lagi orang faham macam tu. Dan saya rasa Kak Titi pernah cerita kat kita kan, pernah ada orang faham macam tu kan, bahawa Quran tu jatuh berdebuk gitu. Rupanya bukan, sikit-sikit. Jadi kalau kita percaya bahawa Al-Quran tu datang daripada this man, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi apa saja yang keluar dari mulut dia mestilah betul kan? Dan bermakna ada Al-Quran dan ada hadis. Quran dan hadis. Bila Nabi cakap ini Quran, kita percaya kan? Dan bila Nabi sebut perkara-perkara lain selain daripada Al-Quran, kita macam kurang percaya. Tahu tak? Bila orang kata ini dari Nabi, oh ya ke? Tapi tak buat. Tahu tak? Nabi suruh buat ni, buat A kan? Dia cakap, oh baguslah kalau you buat. Kalau you buat, tak ada buat. Sebab dia kurang percaya bahawa betul-betul ke Nabi yang cakap. Kita cerita pasal sirah kan, dia percaya half-hearted lah, kadang-kadang quarter-heartedly lah. Duduk belakang hujung tu kan, you cerita pasal Bilal, cerita-cerita kan, dia macam, oh ikut. Macam tu je, faham tak? Tak berapa percaya. Ustaz depan mungkin menangis lah kan, cerita pasal Bilal kena ni. Dia macam, oh Ustaz tu iman dia tinggi dia sedih dengan cerita Bilal. Kenapa dia tak sedih? Sebab dia tidak faham hadis lagi. Dia tidak faham macam mana datangnya kisah-kisah ini nam. Ramai orang yang dengar cakap Ustaz, sebenarnya dia kata, mana Ustaz dia tahu? Betul tak? Ustaz kata, syurga ini ada 8 pintu. Salah satu namanya Rayyan, ini untuk orang yang puasa. Kemudian Abu Bakar masuk dulu kan.
baguslah, pandai Ustaz Macam tu je tak? Dia tak tahu Ustaz tu tahu macam mana. Pada dia mungkin ini keturun-temurun punya ilmu kau. Kan? Rupanya kita boleh tahu secara pasti from where all this are coming from. Secara pasti dah. Dan itulah ilmu hadis, the science of hadis. Alright. Bila kita cakap pasal satu berita, kan kita cakap pasal Rasul kan? Rasul dan kata-kata dia kan? Ataupun perbuatan dia, rekod dia kan? Okay. When talk about a news, ada dua komponen sebenarnya. Tapi orang Malaysia suka satu komponen je. Komponen nombor dua dia tak kisah. Contoh, tahu tak, dengar-dengar cerita kan, Brother Lim pukul orang kan? Apa soalan pertama orang akan cakap? Siapa yang bagi tahu? Okay, bisa lah, dia dah pandai sikit. Dia pukul siapa kan? Tak, itu orang pandai sikit. Orang Malaysia. Kenapa? MH370 jumpa dekat kepulauan dekat Langkawi kan? Betul tak? Terus sembang kan? Terus semua dapat kan? Ada tak orang tanya, otentik tak? Ada beberapa grup je kan? Tapi perasan tak? Kebanyakan berita akan tersebar dulu baru cakap otentik ke tak? Kubur Nabi akan dibongkar untuk ditanam tempat lain. Kononnya Saudi nak buat begitu. Okay? Kawan saya dah beremosi dah atas perkara tu dalam Facebook. Kita kena cari penjaga Arab Saudi, penjaga Haramain, Mekah dan Madinah. Kita kena cari manager lain lah. Jangan bagi kat Saudi. Oh, kawan saya cakap, ini kubur Nabi pun nak dibongkarkan, tak tahulah apa lagi dia nak buat lepas ni. Saya tanya soalan, betul ke perkara tu akan berlaku? Betul ke kubur Nabi akan dibongkarkan? Tak, dengan cerita. Tapi dia dah beremosi di atas keyakinan dia. Faham tak? Sebab dia hilang komponen kedua dalam satu berita. Satu berita ada dua komponen. Dia panggil dalam bahasa Arab sanad dan matan. Okay, we always talk about stories, but we forget talk about the source. Sebab tu kita selalu kantoi, malu. Kita cakap macam-macam, silap lah. Silap kan? Kan, kita dah cakap macam-macam dah. Kita dah bina emosi, dah gaduh dengan orang, debate, apa-apa. Betul tak? Hadis ni sebenarnya palsu. Ya? Contohnya Cadbury. Tak ada siapa pun tahu dah orang buat lawak macam-macam dah. Ada orang bawa babi, pergi kilang kan? Dah pergi mana bang? Dah pergi kilang Cadbury. Lawak lah. Tapi orang kisah pasal matan je kan? So ilmu hadis ni sangat menekankan bab ni. So the first question when you heard kan, contohnya Asif kahwin dua kan? Semua orang mengamuk. Tak sampai hati dia kahwin dua, isteri pertama mesti nangis kan? Betul tak kan? Tak ajak pun. Okay. Nobody cares to us how you know Asif kahwin dua. Betul tak? Nobody cares tau. Terus sampai hati terus nangis. Sampai saya kenal isteri pertama dia terus nangis. Isteri pertama dia tengah makan kat McD kot. Tak, McD tak ada sekarang. Tapi kan, betul tak? Teruk orang kita ni. So kita kena jadi orang Islam yang sangat-sangat informed tau, well informed. Bila orang tanya cakap satu benda, are you sure about this? I'm not sure. Okay, tak apalah. I won't build any emotion on it lah. Cerita awak je. Saya dengar cerita lah Brother Lim pukul orang. Okay, itu you punya cerita lah. Kan, saya takkan build. Saya takkan cakap, betul lah, saya pun dah agak dah Brother Lim macam kasar sikit. Pasal tak? Orang cakap tu kan, dia sebenarnya sejumlah kaki pukul dulu tau. Sejak mengajar agama dia okey sikit. Tapi kadang-kadang terkeluar dari perangai. So okey, sanad dan matan. Okay, so far ilmu hadis senang kan? Senang kan? Ya, macam flow of thought. So far ada question tak? Tak ada. Alright. Kemudian, kenapa kita belajar ilmu hadis hari ini ialah bukan untuk jadi scholars lah. Sebab saya pun bukan scholar. Tapi kan untuk memahami betapa realnya hadis. Kan Imam Bukhari collect dia punya hadis Sahih Bukhari kan. Sahih Bukhari tahu tak berapa tahun? Lebih kurang 16 tahun. Imam Muslim collect dalam 15 tahun. Nak collect dalam beribu-ribu hadis tu. Kenapa dia orang susah sangat nak collect kan? Kenapa dia orang
spend their time kan. Ini dia adult life tau. Kalau baby terus start tak apalah kan. Ini dah adult lah, dah kahwin, dah happy, nak makan sedap kan. Tapi 15 tahun, 16 tahun dah collect hadis. Kenapa? Untuk bantu kita. Hadis ni, katakan kononnya Brother Lim pukul orang. Ni kisah ni kan. Ni Asif, ni Jeffrey. Jeffrey dengar dari, nama saya Jeffrey kata ni. Jeffrey dengar dari Asif. Asif kata Brother Lim pukul orang. Saya tanya dia, awak nampak tak? Tak, saya dengar daripada Hana Liza. Okay, Hana. Okay, Hana dengar dari siapa? Dari Sakinah. Sakinah sini. Sakinah yang nampak Brother Lim pukul orang. Baru betul kan? Jadi barulah betul apa yang awak cakap. Orang tu betul, tapi orang tu aku pukul dia tengah bully orang lain. Itu betul. Itu perbincangan lain. Syarah hadis tu nanti. Kalau dia ni pesan-pesanan, ni matan kan? Ni teks kan? Teks. Okey, itu nanti kita tulis buku lain. Teks ni nanti kita tahu kenapa berada di buku orang. Jadi kisah ni, kalau apa yang Nabi cakap, Nabi, siapa yang dengar dari Nabi? Sahabat. Siapa yang dengar dari sahabat? Tabi'in. Kemudian? Tabi'in. Kemudian? Bolehlah, berhenti pun boleh. Tabi' itu maknanya ikut. The one who, sahabat, apakah definisi sahabat? Sahabat yang menjumpa dengan Rasulullah Rasulullah. dan beriman dengan Rasulullah SAW. Dan mati pun dalam iman. Ada tiga jelah. Okey. Sebab ada yang kufur selepas tu. Ada yang keluar tau. Ada yang masuk Kristian balik lari. Tapi tak ramai lah yang kufur. Sahabat Nabi. Jadi yang dengar daripada sahabat adalah tabi'in, iaitu definisi yang sama. Siapa yang pernah jumpa walaupun seorang daripada sahabat dan mati dalam Islam lah. Tapi tabi'in sama lah. Siapa yang pernah jumpa ni. Kalau dia ni pernah jumpa sahabat, kita panggil dia tabi'in tak? Tak, teruslah dia jadi tabi'in kan? Betul tak? Sebab dia tak pernah jumpa sahabat lah, dia terpaksa ambil ilmu daripada tabi'in. Okey. Kemudian Bukhari meriwayatkan daripada tabi'in lah. Okey? Contoh. Macam ni lah Bukhari meriwayatkan. Dan semua tahu kan Bukhari bukan seorang sahabat kan? Tahu kan? Bukhari mati pada tahun 256 Hijrah. Kenapa penting perkara ni? Baru kita tahu bahawa dia sejauh mana dia dari Nabi. Kan Nabi wafat bila? 11 Hijrah. Betul tak? 11 Hijrah kan? Betul. So 11 Hijrah dah 250 tahun, 240 tahun dah Bukhari dengan dia kan? Kalau hadis tu saya inilah satu jenis hadis lah. Inilah dia standard semua hadis. Kalau example Bukhari kata aku dengar daripada Abdullah ibn Rawayah ataupun Rawayah, itu cikgu je lah. Dan dia mendengar daripada seorang tabi'in, dia sebutlah nama. Dan tabi'in itu dengar dari sahabat dengar daripada Nabi bahawa Nabi berkata A, B, C, D kan. Can we take this hadis lah? Why? There's a missing link. Betul tak? Ada problem kat sini kan? Maka kita tak terima hadis. Tengok betul-betul detailnya pakar-pakar hadis untuk check. Betapa tak detailnya kita check hadis kan? Ataupun berita. We don't care right? Asif okey, nampak macam semayang, puasa semua okey, terima yang cakap dia. Kan? Punya teruknya kita ni, kita terima je berita apa saja. Jadi ini tak diterima kan? Kalau saya nak introduce apa dulu sebab hadis ni macam kereta tau. You nak cerita pasal kereta, nak cerita tayar dulu ke, bumbung dulu ke, can be anything right? Ada orang minat tayar kan? Jadi kadang-kadang saya pun jadi confused nak cerita apa dulu. Okay, sebelum tu lah, kalau hadis tu datang dari Allah straight, but it's not Quran lah, kan ada kan? Allah berkata something kan? Okay, kita namakan hadis kursi. Okay, so saya padam dulu. Tak padam apa. Kalau dia diriwayatkan daripada Allah,
kemudian Rasul, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kan? Okay, kalau darat dari sini kita namakan hadis qudsi. Kalau unsur Allah ni tidak di sini, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah. Dia sebut apa? Dia sebut marfu. Apa ni, detail istilah ni tak penting tau. You just want to appreciate betapa detailnya mereka menjaga hadis. Cukup lah. Betul tak? Bila Nabi saja, so kebanyakan hadis-hadis kita adalah hadis marfu' lah. Nabi katakan, qala Rasulullah kan. Nabi kata. Marfu' tu apa maksudnya? Sebenarnya bukan marfu' pun. Okay lah, marfu' betul lah. Marfu' okay, bahasa Arab kan. Maknanya rafa'a maknanya angkat lah, angkat. Raise, tinggi. Sampai lah maksudnya. Sampai pada Rasulullah. Rasulullah. Kalau kursi dia Sampai kepada Allah. Kudus. Oh, is it from Kudus? This is considered marfu'. Okay, kenapa dinamakan qudsi daripada perkataan kudus, which means suci. They have to give some name to it kan. Okay. So daripada Allah kita panggil suci, daripada Rasul kita panggil marfu'. Okay. Kalau dia daripada sahabat sahaja, dia cuma kisah sahabat saja. Sahabat kata, okay, Abu Hurairah cerita tentang Abdullah, bukan pasal Nabi ya. Ya, hadis tu nama apa? Asar, betul, asar. Asar ataupun perkataan lain ialah mauquf. Just mauquf. Just want to know that ada terms lah. Dia panggil hadis juga ke? Dia panggil hadis juga. Sebab maksud hadis ialah khabar sebenarnya. Okey. Kisah, news. And here we're talking about news of religion lah. Kalau tabi'in saja, kita panggil maqtu'. That means terputus lah. Okay. Ini kalau kita tengok, tak ada. Tak ada. Okay, biasa. Saya habis ke? Ini lah ada. Cuba. Okay, ini kita tengok dari segi sandaran je lah, from where. Okay, from where. Okay, dah. From where settle dah. Just want you to know that ada istilah ni lah. Kalau dapat balik istilah tu, mungkin korang akan lebih bersemangat untuk beli buku hadis dan tengok. Faham tak? Kadang-kadang kita baca buku hadis kan, tetapi hadis ini maqtu'. Contohnya, dia dia faham tak? Dia setakat tabi'in je. So, adalah sikit pemahaman. Okay, itu ditengok dari segi sandaran. There's another way to look at hadis. So hadis. Okay. So cara pertama melihat hadis ialah first matan sanad, betul tak? Matan sanad. Okay, kita dapat kan? Cara kedua, another perspective ialah from who? The source lah. Daripada Allah, Rasul ataupun sahabat ataupun tabi'in. Okay. Cara ketiga, ini macam boleh buat mind map ni. Okay. Cara ketiga ialah dari segi bilangan. Bilangan rawi. Okay, perawi lah, perawi. Macam mana kita nak bezakan bilangan perawi ni? Apa-apa hadis, kalau diriwayatkan, katakan Nabi say something dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sahabat yang dengar dari Nabi. Okay. Kemudian 8 sahabat ni cerita kepada 2 orang, satu anak dia, satu cikgu dia, satu murid dia ke apa. 8 orang kat sini, 16 orang kat sini, kemudian mungkin 35 tu kat sini lah. The third layer kan. Hadis ni namanya hadis mutawatir. Mutawatir means there's no way this can be forced lah. There's no way, tak logik untuk orang ni
Ni semua ni sebab yang sampai dekat sini akan sampai kepada Bukhari, kepada Muslim kan, Ibn Majah, betul tak? Tahun 200-300 nanti diorang akan collect semua ni kan. Tak logik untuk ini tipu, ini berkumpul dalam 150 orang ni dan tipu. Jom kita cakap lah, Nabi cakap macam ni, there's no way. Dan geographically pun there's no way tau. Faham tak? It's impossible tau. Kalau kita atas gambar rajah ni, kita rasa macam apa salahnya? Kita boleh je buat conference kan, conference palsukan hadis. Tapi geographically tak logik masa tu. Sebab untuk travel Mekah Madinah je dah berapa ratus kilometer. Kemudian ada hadis kat Syam tau. Dekat Syam kat atas tu, betul ada yang dekat Yaman dekat bawah tu. So there's almost no way tau diorang ni boleh kumpul semua dan tipu. Sebab kalau seorang bocor rahsia pun habis kita. Terus orang tahu, oh korang tipu hadis kan. Kan semua kena conspire tau, kena tak tipu tau. So there's almost no way orang semua boleh tipu. Saya bagi ada contoh hadis. Kita cerita pasal hadis Ahad dulu Kursi pula mutawatir. Okay, now yang faham dah mutawatir tu apa? Okay, apa sahaja hadis, lebih kurang lah, yang ada banyak perawi dalam semua tingkatan, dipanggil hadis mutawatir. So saya tanya awak, Quran dikira mutawatir tak? Yes, Quran mutawatir sebab beratus-ratus orang terlibat dalam menghafal, menulis dan kemudian transmit sampai ke kita. Okay. Jadi kalau dari segi bilangan perawi, kita bagi pada dua. Satu mutawatir, satu ahad. Dalam bahasa Arab, ahad ni satu lah, tunggal tu. Okay? Mutawatir tadi maksud Arab kan? Okay, saya cuba nak faham kan. Saya ingat saya sebut mutawatir. Lupa. Jangan. Ahad ni satu. Aku baru ingat lagi. Berturutan. Berturutan. Mutawatir berturutan. Hadis ahad terbahagi kepada 3 jenis. Ini pakai matematik je sebenarnya, bukan susah kan? Jadi dari segi bilangan perawi terbagi pada 2. Satu mutawatir, and we all know kan, banyak. Okay, sometimes 70 tau sahabat. 70 sahabat meriwayatkan satu hadis. Contoh, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis yang sangat penting sebenarnya. Siapa yang menipu atas nama aku, Nabi kata, maka sedialah tempat di neraka. Dan hadis ni diriwayatkan oleh 70 sahabat. Imagine, first level 70, second level jangan tanya berapa. Sebab satu sahabat kadang-kadang ada 800 student. Contohnya Abu Hurairah, dia ada 800 student diberitakan. Imagine how many thousand people terlibat dalam satu kisah aja. Isu. Okay, mutawatir. Then we got ahad kan. Ahad terbagi kepada 3. Dengan hadis masyhur. Dalam bahasa kita pun masyhur means terkenal kan. Okay. Kemudian aziz, kemudian gharib. Sekali lagi, terms tak penting kan. Just want to know the substance, the issue kan. Okay, masyhur ialah apabila ada at least 3 perawi dalam setiap level. Nabi sini sahabat. Kemudian at least ada tabi'in. At least lah. Faham tak? Satu sahabat ajar satu tabi'in. Kemudian Kalau punya detailnya mereka ni, Kalaulah sahabat macam ni kan. Ni Nabi, sahabat. Kemudian sahabat 3 orang ni, murid dia seorang. Logik tak? Logik. Ada sahabat yang diam je, dia dengar tapi dia diam je. Dia ceritakan 1 orang je, tabi'in sama. Dan kalau ini berlaku, ini dikira belum tak kira masyhur lagi. Ini akan dikira sebagai hadis gharib. Tapi tunggu dulu, hadis gharib tunggu. So, dah faham dah bahasa masyhur? Bahasa at least 3 for each level. Okay. Then aziz pula, at least 2. Senang je. Gharib 1. And must be consistent each level tau. Kalau
nak cerita je punya detailnya mereka ni. Kalau sahabat Nabi sini, sahabat sini, yang Nabi yang dengar dari sahabat mungkin ramai. Yang dengar sahabat ni seorang je. Sahabat ni tabi'in ni seorang je. Tapi tabi'in ni ramai. Apa dia panggil di sini? Gharib juga. Dia faham kan? Setiap tabaqat dia panggil, setiap level must be consistently more than 3. Consistently 2, consistently 1. At least 1 level lah. So dia kira gharib juga. Dan contoh hadis gharib ni, dia gharib kan? Gharib means asing lah dalam bahasa Arab. Contoh hadis ni ialah apa? Hadis yang sangat famous. Hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Hadis innamal a'malu binniyat. Dia diriwayatkan dari Umar kan? Umar yang diriwayatkan. Rupanya daripada ramai orang yang dengar, yang nampak Jibril datang kat Nabi. Tahu tak hadis tu? Nabi tengah duduk dengan sahabat-sahabat, kemudian datang seorang yang handsome, yang bukan daripada golongan sahabat-sahabat, tapi dia nampak kemas. Yang tak logik, dia orang kampung tu. Tapi tak logik juga orang yang baru travel sebab dia kemas, putih baju dia. Datang, dan Jibril ni kalau dari datang dalam bentuk manusia, dia selalu ikut satu, dia akan ikut muka seorang sahabat lah. Sahabat tu nama Dihya Al-Kalbi, Dihya Ibn Khalifah Al-Kalbi. Dan Dihya ni memang handsome lah dalam zaman Nabi dulu, memang sahabat Nabi yang handsome. Jadi dia datang dan dia tanya Nabi. Ramai orang dengar sebenarnya, tapi yang meriwayatkan sikit. And for your information, waktu Nabi wafat kan, tahun 11 Hijrah, agak-agak ada berapa sahabat yang hidup? 110,000. Oh, hebat. 110,000. To be exact, 140,000. 14,000. Itu pun tak exact sangat lah, ini anggaran. Siapa yang sebut ni? Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah ni mati pada tahun 235 Hijrah. So dia buat kaji, dia kaji lah logically, dia ni anak berapa, apa semua. Masa Nabi wafat, lebih kurang 114,000 sahabat. Timbul satu soalan, semua orang meriwayatkan hadis ke? Tak, ada sahabat Nabi simple je, datang, salam, assalamualaikum, Nabi bagi ajar-ajar sikit, di balik kampung, tak jumpa Nabi dah. Kan, ada yang orang Badui kan, datang, just ask Nabi one question, and dia balik. Habis. Tapi sahabat, daripada 114,000, saya ingat saya lah, Abu Zur'ah sebut ni, tahu tak berapa yang meriwayatkan hadis? Yang kita tahu ni, yang Abu Hurairah, Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri, ni semua sahabat Nabi ni. Campur semua sahabat, lebih kurang berapa orang yang meriwayatkan? Cuma 1,000 je. Lebih kurang 1,000 sahaja meriwayatkan hadis. Apa jadi kat sahabat-sahabat lain? Low profile punya sahabat, just like you and me lah. Boleh tak? Kira tak hebat. Bukan semua sahabat macam Umar lah. Ada sahabat yang macam kita je. It's okay to be normal, I mean to be relaxed and simple lah. Faham tak? Banyak orang nak cuba mencapai kehebatan Umar dan Abu Bakar kan, yang tak tercapai. Yang perempuan nak jadi Khadijah, Aisyah kan. Bukan senang, tapi try lah. Dan kena faham bahawa ramai sahabat yang tak capai pun tahap Umar, Abu Bakar, Usman. Faham tak? Very important lah. Pertama kali dengar lah. Alhamdulillah. Jadi jangan streskan diri sangat. Relax. It's okay to be who you are now. Just improve. Be worth it, insyaAllah. 1,000 je ya, berdoakan. Masyhur dah faham, Aziz faham, Gharib faham. Kita ambil satu contoh lah. Cuba tengok yang lebih A3 tu. Sebelum tu, tutup dulu. Tutup dulu. Katakanlah ustaz-ustaz kat masjid kan, dia akan cakap puasa ini ialah perisai. Kita pun baca-baca yang bencin pun dia akan terus kan, angguk yang banyak sikit kan, bahawa puasa ni perisai. Dia pun tengah puasa ni, bulan Ramadan ni, bahawa mulut orang puasa ni lebih harum dari di sisi Allah, lebih harum kasturi. Oh ya ke kan? Ya ke je kan? Dia macam dengar cerita ada orang mati kat kampung sebelah. Just like that only. He don't care much, nothing concerns him. Okay, macam dengar cerita. Puasa tu puasa, Nabi kata junnah kan? Puasa inilah perisai. Kemudian Nabi juga cakap bahawa mulut tu lebih harum kasturi. Kemudian pernah tak praktis benda ni? Kalau orang kacau you cakap aku tengah puasa. Pernah? Aku
tengah puasa, ada tengah puasa. Praktis tak? Alhamdulillah tak ada. Ada tengah kalau kacau. Kadang yang kacau tu anak tu. Mak tengah puasa ni. Tapi kita tak praktis sangat pasal. Berusaha tak kita nak praktis benda tu? Kalau orang kacau kita kata, gila, ataupun kita lawan dia balik, kan? Tak berusaha sangat. Sebab kita macam terdengar-dengar, sayup-sayup saja bahawa kononnya Nabi kata so and so, such and such. Kononnya. Okay. Kemudian ada lagi kisah ni, bahawa, sekejap Ini hadis kan? Saya bacakan. Bahawa puasa itu ialah milik aku. Tahu tak? Semua jenis amal lain ada pahala dia. Tapi puasa ni special. Allah kata I will give. Special kan? Dan apabila ada orang kacau-kacau you, dia kata I am fasting. So bila kita dengar hadis ni, kita just macam tu je. Okay, cuba kita fahami. Sebab dah faham sikit pasal hadis ni kan. Cuba tengok the big chart. Bagi tak? Bagi tak banyak. Ambil lebih sikit ni. I need this. Sebenarnya kan, carta ni dia explain all. Carta ni dia macam explain all. Kau kena boleh appreciate lah actually. Banyak perkara dalam hadis. Okay, cuba pegang carta ni macam ni. Yang the prophet tu ke atas sekali. Okay, untuk pengetahuan, inilah sanad kepada matan yang saya sebut tadi. Teks yang saya sebut tadi, puasa, bau mulut tu, kena sabar, cakap I'm fasting, yang bahawa pahala puasa Allah yang bagi special nanti kan. Okay, so many people is involved, right? You just see, Nabi sebutkan ni kan. You know what we are seeing or not? For most hadis, we are seeing the end tau. Cuba tengok hujung bawah. Okay, pernah tak? Yang pertama sekali ada tulis bu saum. Bu kena singit kepala sikit. Bu saum 9 kan? You know what's the meaning of it? Bukhari kitab nombor 9 dalam bab puasa. Okay, Bukhari kitab 9 puasa. Jadi Bukhari dengar dari siapa? Ibrahim. Betul tak? Dan Ibrahim dengar dari siapa? Hisham dengar dari Ibnu Juraij, daripada Atta, daripada Abu Saleh, daripada Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kan, bahawa Nabi berkata. Itu kita nampak tak? Kita nampak satu jalan je. Itu pun kalau kita kisah nak tengok jalan tu. Ramai orang tak kisah pun. Bukhari, good lah. Bukhari set macam tu je ke tak? Macam surat je. Macam as a matter of fact lah. Okay lah, bagus lah. Bukhari memang Bukhari pun. Yang begitu dia, yang tu kan. Macam tu tau. Tapi yang punya kita tak sedar bahawa sebenarnya kan, bila kita tengok, cuba buka Fathul Bari. Ada dua kan? Okey lah, kita tengok Muslim lah, Muslim. Yang Muslim. Yang satu lagi paper kecil. Yang ada tulis dari Sulaiman bin Buraidah. Cuba tengok page kedua, page 383. Semua ada telefon kan? Boleh? Okey, kita bab keutamaan puasa. Kalau kita baca hadis ni, kita akan ingat ini sahaja yang ada kan. Rupanya ini sebahagian daripada satu kisah yang besar lah. Okay. Jadi cuba tengok yang ini kan, bab puasa.
Ini hadis ke 161 kan. Tengok hujung sekali ni. Ada Bukhari saum, Mu saum, Nas tu Nasai, kemudian Ibnu Khuzaimah, Nasai, Muslim saum 161. Ya. Perasan tak? Dia kata dari Ibnu Syihab, kan? Hadis 161 ni. Okey, dari Ibnu Syihab telah mengkhabarkan kepada aku Sa'id Ibnu Musayyab, dia mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda. Kemudian hadis yang saya sebut tadi. Jadi perasan tak Abu Hurairah kita ada di sini. Sa'id Ibnu Musayyab nampak tak kawan? After Abu Hurairah. Boleh follow? Boleh. Kemudian nampak tak Ibnu Syihab? Tak nampak kan Ibnu Syihab? Kat situ ada apa? Zuhri. Rupanya Ibnu Syihab ialah Zuhri. Nama dia Ibnu Syihab Az-Zuhri. Okay. Dan kemudian ini Muslim meriwayatkan daripada jalan ni lah. So nampak kan? Ini cuma satu jalan. Tapi Muslim, Imam Muslim tau ni, ini buku Imam Muslim. Dia bagi satu lagi hadis tu dekat belakang, nombor 163. Cuba tengok Muslim 163. Atas sekali. Atas sekali nombor 2. Abu Hurairah ajar siapa dalam jalan ni? Abu Saleh. Ada Abu Saleh juga? Ya kan? Kemudian baru kita tahu mana jalan yang Muslim dapat tu tak? Oh, Muslim belajar dari Rafiq belajar dari Abdul Razak, dari Ibnu Jurayj, dari Atta, dari Abu Saleh, Abu Hurairah, Nabi. Here we can see the jalan lah. Jadi inilah dia. Kemudian ada satu nampak pula. So the same exercise lah. You can go back and check. Bermakna apa yang kita dapat sekarang ialah seolah macam kita tengok teater yang dah siap lah, 10 minutes teater. Kita tengok tu, best lah. Kita tak faham berapa jam diorang rehearsal, berapa ringgit yang habis untuk rehearsal, untuk kostum, berapa malam diorang tak tidur. We don't care kan? All that are background story. And berapa kru sebenarnya belakang. Biasanya kru lagi banyak kan? Kan yang melakon mungkin 5-6 orang je. Kru je ramai tau belakang sebenarnya yang terlibat. Betul tak? Dan berapa ringgit, berapa jam semua, no one really cares. Dia nak susu ke? Tangan, balik. You don't really appreciate. But if you are part of the crew, you will appreciate even better. Macam juga masakan. Perasan tak orang suka tanya, ini masak macam mana? Actually you want to appreciate more tau. Bila orang cerita pula, oh ini tak dapat sini, Holland je ada. Tahu daun ni, daun Holland dia panggil. Tahu Malaysia tak ada. Oh baru, oh ya ke? Tak tahu pula nampak macam daun kari. Betul tak? If you don't appreciate, you don't know, you don't appreciate tau. Itu saya punya slogan lah. Hadis ni isunya orang semua tahu hadis. Orang semua terpaksa percaya, betul tak? Orang Islam terpaksa percaya. Orang cakap tak iman pada hadis kan jadi kafir, sebenarnya lah. Dia kata Nabi tak pernah cakap apa-apa, tak perlu ikut hadis kan. Dia jadi anti hadis pula kan. Belum itu baru tanya sahih tak sahih pun dah. Warna marah kan. Sebab yang ditanya tu tak tahu. Kena tanya orang tahu je. So sekarang kita boleh appreciate. Okay, apa tahu lagi best daripada ni? Kalau kita really check kan, check orang punya biografi, barulah hidup dalam mereka ni. For example kan, Sa'id Ibn Musayyab ni, mana dia? Ibn Musayyab kan, Sa'id ni, dia mati dalam sekitar tahun 93 Hijrah. Rupanya dia ni, it's not just a name tau, dia manusia tau tak? Selama ni Abu Sa'id Al-Khudri, you don't care tak? Cuba kalau kita belajar sirah sedikit, Abu Sa'id ni siapa? Kan, apa kaitan dia dengan Nabi? Apa yang dia buat kan? Barulah keluar dia punya, barulah hidup hadis ni. Abu Sa'id Al-Khudri rupa-rupanya
dia ni menantu kepada Abu Hurairah. Macam, oh okey, oh nampak okey. Ni semua manusia punya. Bukan main petik-petik je. Letak je lah nama Muhammad tu kan. It's not like that. And plus ada satu nama kat sini tau, Abu Saleh, kita Abu Saleh. Suhail, kau tahu bahawa ada Suhail. Okay. Suhail ni anak kepada Abu Saleh. Dan Suhail ni, dia ada satu kitab, dia collect semua yang bapak dia cakap. Okay, dia collect semua. Tapi buku tu hilang. Kenapa tak boleh baca-baca kan? Oh, kitab yang ditulis oleh ulama ni ada 10, tetapi yang tinggal satu je, lain semua hilang. Hilang. Sebenarnya kan dia bukan hilang lah, tapi dia ditelan je. Macam ni, dia ditelan oleh kitab-kitab lagi besar. Karangan dia juga lah. Karangan dia. Tapi sebab masa tu dia tak ada kertas photostat semua, tak ada kan. Jadi dia tulis atas benda-benda yang boleh hancur. Jadi dalam generasi after 100 years aku mestilah hancur benda tu. Tapi ada buku-buku lain yang dah telan dah cerita dia. Saya bagi satu example. Ada satu buku ni, nama tajuk dia Musnad Ahmad. Kalau mesti kita baca kan. Kita dah baca Musnad Ahmad. Tahu tak Imam Ahmad tulis buku je dalam Musnad ni? Dia tulis Abu Bakar. Okay? Semua hadis yang Abu Bakar riwayatkan, dia senaraikan. Kemudian Umar. Semua sahabat-sahabat yang pertama kan? Sahabat. Kemudian tabi'in. Okay, for information, Imam Ahmad bin Hanbal ialah yang Hanbali tu lah. Yang mazhab Hanbali tu, dia anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Dia lahir, dia mati tahun 241 kata saya. Dan dia ni satu geng dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari tadi berapa? 256 kan? So nampak kan dekat-dekat? Ni friends lah. They learn from each other. So Imam Ahmad bin Hanbal tulis buku Musnad Ahmad. Dia collect macam Abu Bakar semua hadis dia, Umar semua hadis dia. Kemudian di bawah Suhail semua hadis yang diriwayatkan. Okay. Yang tu contoh Dan lebih kurang ada 1000 hadis. Tapi bila kita tahu sejarah ni, orang semua cerita Suhail ada satu kitab, lebih kurang 1000 hadis ada dalam dengan Suhail. Tapi kitab tu dah mati, dah tak ada. Sebenarnya Imam Ahmad yang dah rekod dah. Saya katakan Suhail, bawah nama Suhail ada lebih kurang 1000 hadis. Dan bila cek balik memang Suhail Abu Saleh. Suhail Abu Saleh, bapak dia. Bermakna kitab tu tak hilang sebenarnya, tapi dia telan oleh kitab yang besar. Dan sebenarnya zaman Nabi lagi orang dah tulis hadis kan? Sebenarnya berada yang orang salah faham tu kan? Kita belajar tak yang bahawa kat sekolah zaman hadis ditulis 100 tahun selepas Nabi, ada tak baca itu? Bahawa sahabat Nabi semua hafal je, dia tak tulis. Oh ini orientalis memang gaduh lah kita sebab ni lah. Sebab dia kata ni bab hafalan dia, nasib lah. Mungkin tipu kan. Kita tengok yang satu page ni. Satu page ni. Ini semua hadis dalam Bukhari Al-Bukhari. Bahawa Ali ada satu kitab. Dia tulis apa? Dia tulis catatan tentang diat, tebusan tawanan perang dan orang Muslim yang membunuh orang kafir, yang bahawa orang Muslim kalau bunuh orang kafir tidak dikisas. Bermakna hadis ditulis tak zaman Nabi? Ali kan? Kan? Okay, bukti pertama. Bukti kedua, Nabi bagi satu khutbah ni, yang hadis nombor 112 tu. Nabi bagi satu khutbah, panjang sikit lah. Tidak boleh cabut rumput, tak boleh tebang pokok, tak boleh ni, tak boleh tu, macam-macam tak boleh kan. Jadi ada seorang tu nama dia Abu Syah, daripada Yaman lah. Nama dia tak sebut di sini kot. Abu Syah ni, dia kata, wahai Nabi, tulis untuk aku sebab nanti aku tak ingat nak balik Yaman ni. Dia kat Madinah kan, dia nak balik Yaman ni, nanti dia lupa. Tulis untuk aku. Nabi kata apa? Tulislah untuk si Abu Syah. Write for him. Bermakna hadis sudah ditulis zaman Nabi lagi. Kemudian hadis ketiga, Abu Hurairah kata, tak ada siapa pun yang lebih banyak hadis dia berbanding aku kecuali Abdullah ibn Amr al-As. Amr al-As adalah sahabat Nabi. Abdullah adalah anak sahabat. Tetapi dia juga seorang sahabat.
Faham tak? Sebab dia jumpa Nabi juga. Okay, so Abdullah ni dia pernah jumpa Nabi. Tak adalah hadis ni. Dia pernah jumpa Nabi. Sebab dia kena sound tau dengan beberapa sahabat. Dia kata, why are you writing? Faham tak? Sebab Al-Quran kan tengah ditulis. Kan Nabi kata jangan tulis hadis. Sebab Nabi tak nak campur Quran dengan hadis. Nanti orang salah faham kan. Sebab macam mana berlaku pada Bible lah. Kan dah campur-campur, don't know whose words are which kan. So tapi Abdullah ni dia tetap juga rasa macam nak tulis. Dia jumpa Nabi. Dia kata aku kena sound lah dengan orang-orang tua sikit ni. Not to write. Nabi kata tulislah. So Abdullah kata walaupun masa kau marah dan waktu kau tak marah kan. Nabi kata tulislah. Dan Nabi pegang lidah dia. Tak ada apa yang keluar daripada sini kecuali kebenaran. So Abdullah bin Al-As tu memang tulis. Hadis Nabi daripada situ ni. Kemudian 114 you boleh baca nantilah. Nabi sendiri cakap, come bring me a paper, come let me say something so that you can write before I die. Adalah dalam hadis tu, you boleh baca lah. Bahawa hadis sudah ditulis zaman Nabi lagi lah. Contohnya yang khutbah Nabi terakhir yang panjang, sahabat melalui hafalan sahabat atau memang ada catatan? Sebenarnya catatan tau. Sebenarnya catatan. Hafal dan catat. Dia ada satu misunderstanding tau. Kononnya orang Arab kuat hafal. Tak, jadi kita anggap, faham tak? Orang kita cakap, oh diorang tak apa, diorang sampai 200 tahun tak tulis pun tak apa. Faham tak? Datuk, bapa, anak tak payah tulis apa pun, ingat sebiji-sebiji, word by word tau, move forward. Tapi sebenarnya salah, they are writing tau. Banyak hadisnya writing tu. Yes. Hampir semua nama yang dalam ni ada buku di sendiri. Cumanya bila dia tulis, tengok apa tak salah faham orang. Cuba tengok yang The Prophet ni. Okey. Tengok Muslim Saum 161 tu. Tak. Okay. Muslim Saum 163. Yang nombor 2 ke atas. Okey. Kita dengar dari Abu Rafiq kan? Ibn Rafiq. Dan Ibn Rafiq dengan dari Abdul Razak. Abdul Razak dengan Ibn Juraj kan? Sebenarnya Abdul Razak ni tak sezaman dengan Imam Muslim kan? Kalau Imam Muslim mati tahun 261 Hijrah. Okey. Buat matematik sikit. Agak-agak Abdul Razak mati tahun bila? 200. Sebab atas dia kan, mungkin 200 something kan. Betul lah tu. Abdul Razak ni ada buku di sini. Dia panggil Musannaf Abdul Razak. Tetapi bila Muslim sebut, aku dengar dari Rafiq, aku mendengar dari ni, kita akan anggap, oh dengar je. Sebenarnya tak tau. Brother sister, ini very important tau. Actually dia learn like this, like this. Like this, I say something you write kan. Kan? But when you go out, I heard from Dr. Jeffrey, then your son will say, I heard from my mother from Jeffrey, Actually not, it's like this, it's a class tau. It's proper ni, and then tambah pula, bukan one way tau. Most of the time dia pula baca balik apa yang tulis. Okay, I want to know whether you wrote it correctly kan. Okay, baca balik hadis tu, you kan baca. Dari ni. Kita okay good. Oh this part salah, potong balik. You tambah, you tolak. Faham tak? Cikgu akan dengar balik juga dictation daripada student. Kami recitation. Jadi it's not about hearsay gitu. Jadi berarti yang Ibn Rafiq ni dari kitab juga ke? Yes. Cuma banyak orang anggap semua ni main dengar, main hafal. Agaknya anti hadis tu dia tak. Macam tu lah. Sebenarnya orang jadi anti hadis sebab dia tak belajar hadis je. Dia bukan jahat ke apa, tapi dia tak ada venue yang baik untuk duduk dengar, oh macam tu. Jadi yang periwayat hadis tu kebanyakan dia macam ni. Yes. Mencatat. Yes. Abu Hurairah pun ada buku. Dia kurang menulis, tapi di sini pun ada buku. Dia pernah tunjuk ke orang, kami. Dia pun ambil dia buku. Okey. Sekarang kita dah belajar sikit pasal bilangan perawi.
nak tambah satu lagi isu, satu lagi cabang, jadi we can go back lah. Okay, we can go makan kan. Break tak boleh. Okay. Sekarang ni, another perspective is hadis tu sahih ke tidak, betul tak? Another way to look at hadis is whether it sahih ataupun tak sahih. Kan? Jadi sahih ni ada lima ciri, dan actually we can use this 5 ciri untuk hidup kita tau. Bukan agama je. Ada 5 syarat hadis sahih. Agak-agak apa syarat pertama? Syarat. Ha? Okey, sanad ni kena apa? Betul, bersambung. Sambung sanad. Nombor 2. Okey, ini sanad bersambung tau sister. Okay, you now you're talking about this chain. Okay, now what about the boxes? Dia mesti seorang yang percaya. Orang yang kena percaya. Jadi orangnya mesti baiklah, baik. Nombor 2, ada lagi nombor 3. Orang lagi. Orang ni mesti apa? Baik cukup tak? Baik, tapi dia ada Alzheimer. Dia baik. Ingatan dia bawa lah. Sebenarnya kan ramai orang kata kat sini lah, dia masih guna perkataan ingat. Memang bukan ingat tau, ikatan dia tu. Faham tak? Ikatan dia kepada apa yang dia cakap, bukan setakat ingatan tau. So that means there's one person, ini real story tau. Dia perawi hadis, tapi umur dia dalam 40-an ke 50-an, rumah dia terbakar. Jadi rumah dia terbakar, habis buku-buku hadis dia. Dia tulis tau, aku dengar cikgu aku cakap ni, cikgu kata ni, Abu Hurairah kata apa? Nabi kan? Tapi rumah dia terbakar. So what you know what ulama hadis ni? Accept his hadis before the time dia rumah terbakar. Lepas rumah terbakar, dia accept his hadis, ataupun take it with a pinch of salt lah. Dia mungkin cakap, dia ajar lagi, tapi macam dia dah mula tak. Sebab dia tak guna, dia dah ketat. Yes. Mungkin dia betul 80%, but still ulama hadis hati-hati dengan dia. Ini catatan orang lain yang diterima sebelum rumah dia terbakar, yang ada buku tu terima. Sebab lepas tu dia mengajar lagi, yang orang still meriwayatkan daripada dia. Tak, bila ajar awak riwayatkan sebenarnya. Actually every day we are riwayating tau. Betul tak? Oh, Brother Lim kata kan, the oneness of God is also in Hinduism, but apa-apa kan. Contoh kan, kita tengah meriwayatkan, cuma kadang-kadang tak bagi kredit je pada orang tu. Kita nak bawa terror kan, jangan sebut nama Brother Lim kan. Jadi ada satu lagi kisah. Dia kena Alzheimer. Betul lah Alzheimer, cuma maksudnya tak sebut Alzheimer. Umur 60-an dia dah mula lupa. Dan alhamdulillah itulah time dia pindah tempat lain. Jadi senang je. Selagi mana riwayat dia daripada, contoh lah, daripada Madinah kita terima, riwayat daripada Kufah tak terima. Jadi senang je. Boleh tak je? Katakan nama orang tu Hamid kan? Dia Hamid. Bila Hamid kata, bila yang meriwayatkan kata ini murid dia kan? Ini murid dia. Tapi murid ni orang Kufah je, hadis dia akan turun pangkat. Sebab ini masa dia dah demented. Walaupun dia ada buku dia. Yes, sebab dia dah mula lupa. Dia dah tak berapa awas lah, tak berapa betul-betul careful. Dia dah mula tua. Tapi kita respect dia. Dia orang baik. Jadi orang baik ni cuma dah mula lupa. Tapi riwayat daripada Madinah ikut umur dia. Very specific. And you know what? Ulama tulis hadis, tulis buku lain pasal manusia. If you want to know, yes, yang beratus orang ni, semua ada orang cerita pasal dia, bukan seorang dua tapi mungkin 15 orang. Bukhari ada buku Kitabul Rijal, maksudnya kitab tentang manusia, tentang lelaki dia betul. Rijal tu lelaki lah, tapi kitab tentang orang lah. Okey, jadi dia kata, Ibnu Jurayj, okey, lahir bila, mati bila, kahwin kat mana, faham tak? Pernah travel kat mana. Jadi orang boleh detect tau. Kalau ada orang cerita, aku dengar dari Ibnu Jurayj kata dia dengar daripada ni, engkau siapa? Kau dari mana? Aku dari Basrah. Kau dengar dari Ibnu Jurayj, okey? Aku tak boleh terima hadis kau. Kenapa? Kan? Kenapa? Rupanya
Ibn Jurayj tak pernah pergi Basrah. Dan Mamat yang cakap ni pun tak pernah datang Madinah. Ini first time kan. Something wrong dengan kau. Dan orang memang memalsu hadis macam lah. Kan dia guna je nama orang besar-besar, kemudian letak satu matan. Aku dengar. Mereka sekarang lah, dia orang dah tahu semua sanad. Dia sanad betul. Recorded lagi. Kan je. Tapi orang recorded kan sekarang. So kita can check lah. Dia dah sekarang dah record. Okay. Sanad kena sambung. Tak terputus. Kemudian orang-orangnya kena baik, orang pun kena ingat. Ataupun kena tetaplah dia punya ingatan lah. Kita panggil ingatan tu senang kan. Kemudian nombor 4, dia tidak bersalahan dengan hadis yang lain, hadis sahih yang lain. Tidak Tidak bertentangan. bertentangan. Anda cakap Indonesia kan? Tidak bertentangan dengan, sebab banyak sangat buku translator kan? Tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Kenapa ada perkara ni? Ini fahamkan. Sanad sambung faham. Kalau terputus something wrong lah kan? Okay. Orang baik faham. Orang yang ada political inclination yang terlalu kuat pada satu grup, dia akan kutuk grup lain betul tak? Jadi kita tak terima cakap di sana. Orang tu kena ingat, kena ada ni. Dan tidak bersalahan dengan hadis sahih. Tahu kenapa tak? Macam ni. Satu contoh hadis ni apa tak? Dah tempat ni. Satu contoh hadis ni lah. Dalam Sahih Muslim ada hadis. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah kan? Naungan Al-Asyam. 7 golongan. Salah satunya lah orang yang apabila tangan kanan yang memberi, tangan kiri tak tahu. Kita biasa dengar. Tapi dalam Muslim ada riwayat orang yang bila tangan kiri memberi, tangan kanan tak tahu. Terbalik. Kan? Terbalik. So, bila diorang cek balik, kesalahannya terletak kepada satu daripada cikgu tu. Diorang cek, and somebody check tau. Dia dengar hadis ni, zaman 200 tahun hijrah itu, dia cek balik. Kenapa kau cakap kiri kanan? Ni kanan kiri. Dia cek balik, cek. Okay, kau belajar dari siapa? Cikgu aku. He go and cari cikgu dia. Kemudian tengok orang sezaman dengan cikgu dia tu cakap apa. Example katakan Muslim meriwayatkan bahawa tangan yang lain lah, kiri, kanan tak tahu. Okay? Tapi orang lain semua cakap kanan memberi, kiri tak tahu. So something wrong dengan dia kan? Jadi check lah cikgu dia. Okay, cikgu dia okay. Dan orang sezaman dengan cikgu dia betul. Semua cakap yang sama macam Muslim, salah. Semua cakap yang salah. Cek atas sikit lagi. Cikgu dia ni. Tapi sezaman dengan dia cakap lain. Yang kita faham, kanan memberi, kiri tak tahu. Jadi kesalahan dia letak pada cikgu ni. Cikgu ni silap. Dia dah silap meriwayatkan hadis ni. Jadi kesalahan tu terbawa-bawa sampai ke bawah lah. Example satu lagi lah. Ini mungkin kontroversi sikit lah. Kata kena taat pemerintah, kan, taat pemerintah walaupun dipukul belakang kamu. Dalam hadis Muslim. Okay. Satu pendapat lain, satu pendapat kata walau dipukul belakang kamu tu ialah tambahan. Dipanggil mudraj dalam bahasa Arab lah. Faham tak? Taatlah pemerintah. It's like this lah. Saya cakap kat awak, Nabi kata jagalah solat. Okay. Jagalah solat. Nabi kata jagalah solat. Mesti jaga betul-betul tau. Okay. Itu Nabi cakap ke yang mesti jaga betul-betul tu? Itu cakap saya. Faham tak? Tapi penulis-penulis ni agaknya terlalu lurus. Dan tak dapat nak bezakan, dia tu disambung dia tulis. Jadi yang walau dipukul belakang kamu ni mungkin pendapat satu dia perawi. Faham tak? Bahawa Nabi bersabda, hendaklah kamu taat pada pemerintah. Okay, betul dah, itu betul Nabi cakap. Walaupun dipukul belakang kamu ni, faham tak? Dia tengah ceramah ni. Jadi orang dia tulis walau dipukul belakang kamu. Dia bila cek balik, satu jalur je dia cakap benda tu. Yang lain semua tak cakap benda tu. Cikgu tu tak cek catatan anak murid dia tu. Yes, mungkin itu sebab itu dia kurang sikit. Sebab we are talking about thousands of hadis. So, satu dua terlepas tu normal lah. Satu lagi contoh.
Contohnya famous lah. Cikgu kat sini, dia tengah ajar, anak murid datang lambat sikit. Muka dia handsome. Anak murid dia ni, dia tahu anak murid ni selalu bangun malam. Okay. Jadi cikgu ni saya sebut, dia sebut ni aku mendengar, dia baru cakap hadis tau. Okay. Anak murid tak masuk lagi kena bayangkan. Aku mendengar Ibnu Jurayj, baru dia mendengar apa? B mendengar C, baru C mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi berkata, okey. Tiba-tiba anak murid masuk. Assalamualaikum kan. Kita tengok anak murid kan. Siapa yang banyak solat malam selain cerah muka dia. Ya, ada. Okey, lepas tu semua tulis. Dan dia tengok, dia kata yang ada yang tulis, ada yang tak tulis. Sebab ada yang faham. Ada yang faham apa tengah berlaku. Sebab dia talking about hundreds of people tau. Beratus orang depan dia. Bukan seorang dua macam ni. Jadi hadis tu memang diriwayatkan kat kita sampai sekarang. Dan kita tahu memang itu memang tambahan. Dia panggil mudraj, tambahan. Ada pula tambahan dalam matan, ada tambahan dalam sanad. Tapi ini semua bukan untuk kita hafal lah, untuk kita appreciate. Jadi ambil kerja ni lah yang Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud semua buat kerja, kumpulkan, bagi kita free je. Sampai seorang sahabat ni kata, dia ajar dekat tabi'in, I'm giving you some hadis free kan. Saya pun free bagi hadis kan. I'm giving you hadis which took me months to get. Sebab dia kena travel jauh for that one hadis. Pernah sahabat ni, dia pergi ketuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Betul ke Nabi cakap macam ni? Kata dia, Nabi sebut ni. Thank you very much. Assalamualaikum. Balik beratus kilometer. Sebab apa tau? Dia dengar kawan dia sezaman dengan dia cakap, sahabat ni cakap so something such. Dia tak puas hati. Mungkin kau salah dengar kan. Just sebab orang tu hidup lagi. You can get it tak? Dia cuba nak mendapat sanad yang tinggi tau. Dia tak nak puas hati dengan satu orang. Jadi kalau you talk to me about Brother Lim, saya akan telefon Brother Lim terus. Dia tak puas hati dengan cakap seorang-seorang. So Brother Lim masih hidup, dia boleh jawab kan? Jadi bila tabi'in ni dengar daripada tabi'in juga. Faham tak? Dia, bahawa sahabat ni kata, bahawa Nabi kata kan, dia kata, ini hidup lagi ni, aku nak bypass kau ni. Okay, I heard from you, but I want to recheck. Okay, now lepas ni, tabi'in ni bila meriwayatkan hadis, tahu dia macam mana? Dia kata, aku mendengar dari dia. Dia tak sebut nama dah. Useless. Kena reject. Useless lah. Kau apa kena sebut nama orang lain? You see, I heard from you, yes, but then I bypass you and talk to Brother Lim terus. No, your name shouldn't be in my chain of characters. Sebab entah one day we get to know that you are a person with some problem with memory ke kan. Habis hadis saya. Baik saya. Tapi kan they will search for that. Small question. So the burden of providing proof to all this kesahihan ni will fall on macam Bukhari, Muslim, orang yang nak menulis ini. So like by the time after their time, is there like a hadith police to Macam sekarang, like now. macam like now. Is it then based on kita punya own interest lah? Sebenarnya dah kurang kepentingan lah to really have that hadis police lah. Tapi still sister, perasan tak? Walaupun dah siap dah Bukhari Muslim, orang tetap meriwayatkan hadis palsu. Yang tak ada hujung pangkal. I told you about the text without the sanad. Nabi berkata, who says so? Faham tak? You boleh cakap Nabi kata, I boleh cakap Nabi kata, tapi who recorded it? People don't care. Tirmizi ke, Abu Dawud ke? So siapa tulis hadis sekarang? Yeah? So who monitors? Actually even you and I can monitor, because we are asking questions now. Like people cakap, elok baca ini 10 kali sebelum tidur. Habis itu je. Who says so? We all have to be the monitors lah, the police lah. Kena tanya lah, siapa cakap? Because even you and I don't know tau. Mungkin ini ada dalam Abu Dawud, ujung-ujung kitab dia. Sebab saya tak baca semua hadis tau. Hadis memang ada 10,000 lah yang sahih ni kan, saya tak mampu. Jadi kalau ada, the burden of proof should be on the orang yang bawa hadis lah.
So ustaz yang mengajar sepatutnya murid kena tanya ustaz, ustaz hadis yang ketiga yang ustaz sebut tadi tu, mana saya boleh dapatkan hadis tu? And he should be able to provide. Dalil lah, itu kata dalil tu. Dan kalau dia tak boleh provide, dia berdosa. Walaupun hadis tu hadis sahih. Ya, sebab dia tengah bagi awak keraguan sekarang. Dan sebab tu awak kurang beriman tak? Dalam bab tu. So it's important lah. Cumanya budaya tu belum ada lagi kat zaman kat kita lah. Kurang kan budaya. Berharap dia Orang buat gaduh lah. Yang pastilah. Agaknya main tanda juga. Please ask question. Why is it important to have so many, like you said, this is like for one hadith, right? Is it important to have so many different renditions of the same hadith? Ke memang it's tak kisah siapa nak kumpul hadith that time, so we just learn from whatever they have compiled. Okay. Like now, say you have Sahih Bukhari at home kan. Okay, what you know is one or two jalur je. What I'm trying to show you is there's a whole So it's important to the story is larger than that lah. Just to appreciate lah. Kalau tak, I think if she buy the Sahih Bukhari, the complete volume, then it will tell you this narrator, from this golden change, this golden change, this golden change. Although the message repeated many times, but that's how you know how many golden change available for each other. Then you probably should appreciate that. Yes. Appreciate lah. But most of us will buy bridge. Ya. Satu aja. Satu je. Neglect the rest. Neglect the rest. Okey, tak persoalan yang ni dan tidak ada elah. Elah ni saya tak payah cakap banyak-banyak lah. Elah ni ialah tidak ada kecacatan kecil. Kadang-kadang imam-imam yang besar je boleh sedar tau. Dia ada problem sikit ni. Contohnya macam koma dan lah. Tak sepatutnya koma kat sini. Sebab koma kat sini akan mengubah maksud dia kan. Example. Ataupun dan kat sini. Instead of atau dia sedar. Orang biasa-biasa mungkin tak sedar. Tapi dia telah diriwayatkan banyak kali dah ni. Tapi ulama kata, aku dah pernah tengok banyak hadis, I can say that this is something wrong. dia mengubah makna lah. Mana ilah yang boleh mengubah makna. Tapi diorang ni bukan kisah ubah makna ke tak. Diorang ni macam obses tau. Lain sikit je aku nak tahu kenapa. Faham tak? They don't care. They don't really care about makna ke apa. Lain je aku nak check. Sebenarnya diorang ni memang obses je lah. It's good lah. Which is good for us. Kita yang tak obsesif terima je budak-budak. Tapi seriously memang sangat obsesif. Saya bagi contoh Bila tulis satu buku, Imam Bukhari tulis buku kan. Dia collect dalam 2,000 hadis lebih lah yang tidak repeated Lebih 4,000 hadis lebih. Dah lah kan. Biarlah kan Bukhari tu kat situ. Tak puas hati. Berpuluh-puluh buku keluar daripada Bukhari. You know what they did? Tapi saya ni macam jumping from here and there. I hope ya okay kan? Boleh. Tapi pelajaran hadis betul-betul tak macam ni lah. Memang boring sangat. Satu kononnya saya tak boring lah. saya tak ada orang tidur lagi lah. Sebab masa tu Bukhari. Okay, Bukhari. Tahun 256 dia mati kan? Okay, Bukhari. Tulis buku Sahih Bukhari. Ada 1,000 dalam 2,000 hadis lebih kurang yang tidak repeated kan? Kenapa saya kata tidak repeated kan? Not the same Sebab hadis. kadang-kadang dia repeat the same hadis but different jalur. He wants to show that I got 4 teachers. From for this hadis, I learned from 4 people. For this hadis, 6 people. Faham tak? That's why they put all that. Supaya baru pula graf ni boleh nampak kan? Gambar rajah tu kan? Kan, you can see kan? Imam Muslim punya susunan hadis paling best lah. In terms of this lah. Dia akan cakap semua teacher dia dalam faham tak? Dalam hadis dia akan ada ulangan tau. Ulangan. Tapi kita tahu, kau belajar daripada ni dan ni. Bukhari tak, dia scattered around. kenapa Bukhari lebih sahih daripada Muslim? Dia kan lebih sahih tau. Dia cakap Muslim. Bukhari anak murid Muslim. Muslim anak murid Bukhari. Sebenarnya jawapannya apa tau? Bukhari ni lebih favoured lah, lebih favoured daripada Muslim.
atas dasar dia sangat strict dengan dia punya syarat. Okay, cuba kita buat. Okay, bagus juga sister tanya ni. Bagus juga. Apa tu syarat dia? Macam ni. Kalau Muslim, pada imam Muslim, kalau dua orang, katakan sister, you claim that you heard from Brother Lim. Okay? Okay, sister claim that from Brother Lim. Brother Lim, okay. For Muslim, for imam Muslim, cukup setakat dia tahu sister dengan Brother Lim duduk kat area-area KL lah. Cukup. Jadi logik untuk sister dengan Brother Lim berjumpa, untuk meriwayatkan, untuk dengar cerita dari dia, buat kisah. Tapi untuk Bukhari, no. You must give me the proof that betul-betul you sit in his majlis and learn from him. Proof that you are his student. How Bukhari to prove it? How to prove? Macam mana nak prove? Dia akan tengok biography. I told you about the biography of all the sahabat, all the narrators. Daripada orang lain lah. Oh, narrators collaborative lah. Maknanya you pun tahu orang lain, apa pendapat orang lain pasal sister. Okay, setahu saya sister suami kerja sini, ni kan. Okay, I know 5 things. But ask somebody else, I can know more things kan. Collect everything. Orang lain cakap, memang you pernah duduk dengan Brother Lim dalam setahun you belajar dengan dia. Okay, cukup. Untuk Bukhari, okay. Bukhari mesti belajar. Mesti belajar dengan dia. Imam Muslim duduk satu zaman, logik pernah jumpa, cukup. Jadi maknanya secara umumnya Bukhari punya hadis kurang daripada sikit Lagi strict tak? Sebenarnya banyak kurang strict. Tapi bilangan lebih kurang sama. Cuma dia punya syarat dia, kriteria dia tu lebih strict. Tapi tak bermakna Bukhari kata hadis lain tak sahih tak? Dia cuma kata paling sahih ni yang boleh setahu aku. Faham tak? Ini macam golden lah. Yang lain semua ada, tapi ini yang paling tinggi sekali. Dan memang betul pun lah. Sahih Bukhari dan Muslim memang paling tinggi dalam tingkatan ni. Okey, nak cerita pasal punya obsession mereka. Bukhari tinggal hadis. Kemudian ada orang 50 kitab tau. 50 kitab. Kitab kalau bahasa Arab ni bukan satu buku kecil tau. Kan? Kitab ni macam ni. 50 kitab tentang syarah hadis kan. Mana apakah hukum di sebalik apa yang Nabi cakap, apa kan. Dan salah satunya ialah Fathul Bari. Kan? Fathul Bari bukan Fathul Bari yang Fathul Bari. Kitab ni ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mati pada tahun 852 Hijrah. Tengok tak berapa beratus-ratus tahun orang tak ambil usaha atas buku ni. Dia dah mati dah. Faham tak? Still ambil manfaat dan expand. Okay, this is one. Syarah saja tak? You know what is syarah? Explanation lah. Like macam satu kuliah pasal satu hadis kan kadang. Innamal a'malu binniyat. Apa maksud niat? Apa maksud innama? Apa maksud habis 1 jam. Kena dengan buku kan? One hadis. So it's like many kuliah collected become a syarah. There's one syarah. I'm talking about 50. Masya-Allah. 50 different people talking about the same thing. Talking about syarah saja. Okay, punya obsession. Tak cukup dengan tu brother. Ada satu orang manusia yang kita tahu nama dia Kalabazi nama dia. Dia collect semua periwayat Bukhari saja. Faham tak? The names that Bukhari mention, dia buat biografi. There's another book. Dia seorang. Ada seorang lagi, dia collect semua perawi Bukhari dan Muslim. The book is on people only. Dia tak kisah pasal teks. Dia buat sanad saja. Dan ada seorang lagi, ini yang kita tahu tau, banyak lagi ni sebenarnya. Ada satu lagi grup yang buat apa tau? Bukhari ni kata, I heard. Okay. If Bukhari is using these people in his hadis, kalau ada hadis lain yang guna nama yang sama, kenapa Bukhari tak masuk dalam hadis ya? Mungkin Bukhari terlepas pandang kot. Faham tak? Boleh faham tak? This is very interesting. Dalam hadis-hadis Bukhari, dia ada lebih kurang beberapa ratus cikgu kan yang dia dengar. Okey.
Bukhari dengar daripada 400 cikgu dia. 400 orang. Nah, hadis tu kan sampai 2000. So dalam 400 people lah yang dia riwayatkan. Dan 400 people pun meriwayatkan daripada lagi ramai lah kan. Tapi bila seorang lelaki ni, seorang manusia, nama dia adalah Al-Hakim An-Naisaburi. Al-Hakim ni mati tahun lebih kurang 400 Hijrah lah, lebih kurang. Saya tulis ni supaya kita boleh appreciate lah tak berjauh dari Bukhari. Dia check kan. Dia tulis satu kitab namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak, pernah dengar kan? Pernah tak dengar? Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Macam pernah dengar? Okay. What is it I'm going to tell you after this? Jadi Al-Hakim ni, dia kata ada hadis-hadis lain yang guna perawi Bukhari ni. Cuma Bukhari tak sebut dalam sahih dia. Okey, bermakna hadis-hadis ini mengikut syarat Bukhari, tapi Bukhari tak masuk dalam sahih dia. Ingat dia? Okey, cikgu Bukhari ada ajak orang lain hadis yang lain. Hadis lain. Tapi jalur orang-orang ni semua sama. Bermakna kalau Bukhari jumpa hadis tu, mesti tak ada masalah sahih. Mestilah sebab ikut syarat yang sama. Kan? Dia respect, dia kan percaya semua orang yang disebut tu. Tapi ada lagi jalur lain yang guna nama yang sama ni. Bukan guna lah, maknanya mengikut jalur yang sama. Tapi Bukhari tak, mungkin tak tahu kot. So Al-Hakim tulis buku Al-Mustadrak ala Sahihain. Maknanya dia cek Bukhari dan Muslim, mengikut syarat kedua-dua ni. Dia kata patutnya ada dalam kitab orang, tapi mungkin orang tak jumpa. Dia collect. Ini hadis tu boleh diterima. Yes, generally speaking, hadis-hadis yang ditulis oleh Mustadrak okey, tetapi dia tak strict sangat. Jadi dia kantor-kantor sikit. Apa tu dia kantor? Okey, dengar tuan-tuan. Bukhari dengar dari cikgu A. Okey. Cikgu A dengar daripada cikgu dia kan? Si Kita dengar Abdullah. Abdullah ni Mubarak. Kasar ya. Okey. Memang Abdullah bin Mubarak pun cikgu Bukhari dah tahu. Okey, Abdullah dengan Mubarak Dan Bukhari juga meriwayatkan salah satu cikgu dia daripada Hashim. Dan Hashim pernah meriwayatkan daripada Salim. Okey. Ini hadis lain dalam Sahih Bukhari. Tapi datang Imam Hakim, dia kata kalau Bukhari respect dia, dan respect dia kan. Sekarang aku jumpa satu hadis, konon dia Bukhari kan, jelas tak tahu, bukan Bukhari kan, another hadis Hashim daripada Mubarak. Logik lah. Maksudnya Hashim pun dengar dia Mubarak. Logik lah, ni sesama dengan cikgu-cikgu kan. Cikgu ada murid cikgu kan. Dia Mubarak bla 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 bla. Kenapa Bukhari tak masuk dalam hadis dia? Sebab mana si Hakim terdapat hadis tu sebenarnya daripada Hashim dah juga? Tak, bawah sikit daripada Hashim. Katakan ini M apa dah, Hakim kat sini lah. Oh, tapi M tu lah yang tak tahu betul. Dia okey. Kualiti Dia okey. Dia orang yang okey. Tapi Bukhari tak endorse. Kenapa tak endorse hadis ni? Sebab this thing ni very specific tau. Ingat tak saya kata, bila orang tu pindah ke tempat lain, kita tak terima hadis dia. Jadi probably this is one of the contoh. Memang Hashim pernah riwayat Mubarak, tapi waktu itu Mubarak dah umur 60. Setiap hadis yang diriwayatkan Hashim daripada Mubarak, kita tak terima. Sebab masa ni ialah masa dia dah nyanyuk. Nampak tak? Dia bukan main kira, bukan macam komputer tau. Apa sahaja ada nama-nama 400 ni, kita terima sebagai hadis Bukhari. No. Dia ada syarat tambahan lagi. Cepat, very minute detail tau. Okay. Dia bukan main belasah je. Semua cikgu ni, cikgu kepada cikgu ni, anything that comes from here is Bukhari. No. Very specific. Walaupun memang dia respect, ni dia respect, tapi kalau you cross, something wrong. Bukhari tak terima. Maknanya Bukhari pernah jumpa hadis ni tapi tak terima. Bukan semua hadis daripada cikgu dia terima. Dia check. Dia detail dia kan. Itulah. Tapi yang Hakim tu terima lah. Tapi Hakim anggap
It should be inside. Kalau hakim ni relax lagi dalam hadis. He put it in his book lah. Yes, and then another person, I'm going to tell you what the obsession kan. Another person named Zahabi. Al-Zahabi pernah dengar? Dia tulis satu buku namanya Al-Talkhis. Al-Talkhis Al-Mustadrak pula. Apa dia buat? Al-Hakim tadi berapa? 400 hijrah kan? Al-Zahabi 741 hijrah. Dia mati ya? Ini semua tarikh mati. Kita kena biasakan tau tarikh mati orang kan? Kena biasakan lah. Jangan cari tarikh mati saja. 241 hijrah. Okay, so lebih kurang 700 tahun lepas tu Al-Zahabi pula check balik kerja Al-Hakim. Dia kata Hakim ni terlalu relax lah dalam hadis kan. Aku check balik, inilah dia aku rasa. Okay. Sebab tu ada satu perkataan yang sangat famous dalam pelajaran hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Zahabi. Jadi kalau tak setuju oleh Zahabi, kita tak terima. Faham tak? Recheck lah. Kita tak terima dulu lah. Cara bagi gitu lah. Macam tu lah. Lepas ni kalau income terus nanti kita boleh appreciate lah. Yang ni check lah ni. Baru faham. Cak Al-Bani tu pun dia obses dah. Dia sangat obsesif. Sebab dia dulu tukang jam. Kecil-kecil. Al-Albani rahimahullah. Dia dah meninggal lah tahun 1999. Siapa yang 741? Al-Tahan. Okey, nak tambah kepada obsession. Mungkin dah 5 minit ya. Kita kena berhenti. Tambah nak obsession lagi. Satu lagi golongan orang, dia tulis buku Al-Mustakhraj. Apa dia buat? Bukhari. Siapa kan? Nabi kan? Yang tukang tulis Al-Mustakhraj ni buat apa pula? Ini cikgu Bukhari kan? Ini cikgu Bukhari ya? Ini hadis riwayat dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Okey? Dia cari apa tau? Jalan-jalan lain daripada cikgu Bukhari. Okey. Hadis yang sama, matan yang sama, teks yang sama, tapi jalan lain. So that's how we get all this lah. Kan tak, hadis yang sama, Bukhari riwayat, tapi orang lain pun ramai lagi riwayat. So dari situ kita dapat carta macam ni. Sebab ada orang tulis buku macam tu lah. Dia cari seorang-seorang penat lah. Talking about thousands. Tak cukup dengan tu. Nak tahu specifically who are we talking about. Ada kitab Rijal dia panggil. Saya tulis about the biography. Okay. Bukan setakat biografi tau, brothers and sisters. Cuma tengok macam tu. Tahu dia buat apa? Satu biografi biasa lah, ikut alphabetical order. Ada yang tulis buku biografi sahabat sahaja. Okay. Ada yang tulis kitab Bukhari tulis ni, kitab Al-Kunyah namanya. From the word kunyah. Tahu kunyah? Kunyah ialah macam Abu Sarah, Abu Luqman, kan? Abu Sa'id Al-Khudri kan? Itu semua ialah Ummu Aiman kan? Dia panggilan kan? Bukan nama sebenarnya. Problemnya ialah ramai orang ada kunyah yang sama tapi don't know who is who. Kan? Jadi kerja Bukhari ialah dia akan buat apa tau? Contohnya Abu Bakar. Rupanya Abu Bakar bukan seorang, ada lagi. Ada yang Abu Bakar lain. Abu Hurairah, ada lain tau. Ada, Abu Hurairah bukan 3 dia pernah baca. Ada banyak selain daripada sahabat tu ada lagi tadi. Tabi'in ke. So how to differentiate? Dia kata kalau Abu Hurairah yang meriwayatkan daripada A, bermakna dia orang Mesir. Kalau meriwayatkan daripada B, dia orang Mesir, dia orang Kufah, betul tak? Dia ajar pula so that you can detect. Jadi ada tu kitab pasal laqab sahaja. Yang Al-Misri, Al-Madani, Al-Ipohi, Al-Biraki kan? Al tu kan? Al-Madini maknanya orang tu dari Madinah. Tapi Al-Madini mana satu? So kita ni lah yang membezakan. Dan kalau nak tahu, banyak sangat Abdullah sebenarnya dalam hadis kan? Abdullah mana satu? Anak sahabat kebanyakan nama sahabat Abdullah. At least ada 4 saya boleh sebut. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, nama sahabat Nabi kan?
Lagi Al-Abadilah dia panggil. Banyak-banyaknya Abdullah kan. So yang mana satu ni? Jadi itu pun ada buku spesifik. Dan ada buku pasal ikut region tau, Baghdad. Jadi Tarikh Al-Baghdadi. Okey, Baghdad punya kisah. Semua perawi Baghdad ini dia. Semua perawi Naisabur ada ni buku ni. So we are talking about like macam bilik ni tak muat lah untuk buku tu. Faham tak? Untuk menghasilkan apa yang kita dapat free ni, yang kita tak berapa nak baca tu, satu building ni kena penuh dengan buku-buku, baru jadi apa yang kita dapat. Okay. Soalan satu atau dua dan mungkin insyaAllah. So apa yang kita dapat hari ni? At least we can appreciate, insyaAllah. Okay. Kita tahu at least kalau tak terror sangat dalam agama, at least dalam hidup kita pun terror sikit. Maksudnya kalau orang bagi kita apa-apa berita, kita tahu nak check. Okay, at least lah. Okay. Dan lepas ni kita tak akan meriwayatkan hadis secara sembrono. Sebab kita tahu punya susahnya untuk dapatkan satu hadis sahih. Jadi lepas ni kita tak akan appreciate orang yang cakap Nabi kata bla bla bla, but don't know from where, atau which kitab. We don't accept anymore. Kita akan tanya dari mana ni. Dan insya-Allah lepas ni semua dari kita ada Sahih Bukhari dan Muslim di rumah. You know why? Sebab with these two hadis, with these two kitab, kita dah cover lebih kurang 2/3 daripada semua hadis dalam dunia ni. Faham tak hadis sahih? Dah settle. Dan dari segi hukum kan, hukum dari segi puasa, zakat, haji semua, hampir macam 80% lah of hadis-hadis hukum dah siap dalam Bukhari Muslim. So if you have these two kitab, you are very safe. You know a lot, insyaAllah. So now insyaAllah kita baca dengan more appreciation lah. Ya. Jadi kita dah faham bahawa hadis tu banyak yang disyaratkan kan, banyak kitab. Jadi apa yang saya faham, matan dia bukan sahaja teks tapi konteks, kita dah faham. Jadi kenapa masih ada kekeliruan tentang apa maksud hadis, what's the context of the hadis? Kadang ada orang cakap ada juga macam tu. Dan kalau ikut apa yang baca kita mungkin seolah-olah benda tu dibincangkan. My sister, the fact that kita ada 50 buku cakap pasal syarah, it shows that daripada dulu lagi orang dah berbeza pendapat. Oh, berbeza pandangan. So kita kena respect pandangan orang, kecuali sangat jauh daripada kebenaran lah. Dan pendapat dia pun dia ambil daripada hadis yang lain juga kan, daripada Quran. Dia akan apa, compare kan, dia bukan macam buat pendapat berdasarkan suka-suka dia. Okay, saya bagi contoh lah, 1 minit misalnya. Contoh, sentuh lagi perempuan batal wudu. Okay, contoh kan, kita semua pegang itu kan. Dan Imam Syafi'i berpendapat batal wudu, sentuh. Berbandingkan surah Al-Ma'idah ayat ke-6 kan, Aula mastumun nisa, atau apabila kamu bersentuh dengan perempuan. Okay. Betul tak? Maksudnya kamu kena berwuduk lah bersentuh perempuan. Jadi dia taking literally, sentuh perempuan batal wudu. Okay. Tapi ada hadis-hadis lain yang menyebut bahawa Nabi pernah pegang isteri dia dalam solat, dan pegang kaki Aisyah. Nabi pernah cium isteri dia kemudian pergi solat. Okay, dan zaman tu tak ada pipe cuma kat Masjid Nabawi tu. Kan, jadi kan, faham kan? So, dan memang Nabi pun keluar-keluar terus solat kan, sebab rumah dia memang jiran dengan masjid. So, campur semua sekali, ada satu pendapat pegang, yang dimasukkan dengan pegang ialah sebenarnya sexual intercourse lah. Jadi, nampak tak kenapa berbeza pendapat? Satu sebab nak ikut Quran, dan mungkin kita tak berapa percaya dengan sanad-sanad hadis ni. Sebab zaman dia, faham tak? Dia bukan zaman yang dah datang semua ni tau. Dia zaman kecil ni, awal-awal. Bawah. Kan, zaman awal-awal kan. Contohnya Imam Syafi'i tak pernah baca kitab Sahih Bukhari. Tak pernah. Sebab apa? Sebab Imam Bukhari baru berumur 10 tahun waktu Imam Syafi'i mati. Imam Syafi'i mati 204 Hijrah. Dia kan lahir Syafi'i kan.
Imam Bukhari mati 2 dia hidup lahir ni. Ini mati ya, ini Imam macam ni. Dulu dia math lah. 204 Hijrah Imam Syafi'i mati. Okey. Bukhari 256. 194 dia lahir. 194 awal sikit, tapi beza 10 tahun je. Baca Quran pun merangkak tu. Jadi Bukhari tak siap, Sahih Bukhari tak siap lagi. Jadi dia don't have the privilege untuk dapat benda-benda free macam ni kan. So dia orang berusaha. Imam Syafi'i berusaha, Imam Ahmad bin Hanbal berusaha. Tapi Imam Hanbali dia baca Bukhari. Dia dapat, dia sempat. Saya tak pasti. Saya rasa tak sempat. Tak sempat juga lah. Okey. Jadi beza pendapat ni okey. Cuma kita kena balik kepada ni lah. Saya tanya dia balik. Okey, ni pendapat siapa? Kenapa lah? Tapi kalau macam ini tambah sikit. Kalau macam tu ada tambah maksud pandangan Syafi'i, sebab kita sekarang, zaman sekarang ni kita dah ada kan, semua ada di Sahih. Jadi kalau ada ulama yang berpandangan lain daripada Syafi'i, lebih kita percaya, bukan lebih percaya, maksudnya lebih kita apa dia cakap, logik lah berbanding dengan pandangan Bersesuaian. lebih bersesuaian lah. Untuk orang macam kita yang boleh berfikir kan, kita IQ kita lebih dari 100 kan. InsyaAllah kita boleh tengok dalil lah. Tengok kenapa Imam Bukhari cakap begini, kenapa Imam Muslim cakap macam ni kan? Kita tengok apa dia orang kata, why tau. Don't take the conclusion, because we are okay. Untuk orang-orang yang biasa, lay person, betul-betul lay, dia ambil je. Ustaz cakap apa, dia ambil kan. Dan dia tak ikut Imam Syafi'i pun, yang orang biasa ni. Dia ikut ustaz dia je. Betul tak? Ustaz dia yang claim Imam Syafi'i. Ustaz dia kata ini mazhab kita. Dia claim gitu je. So untuk lay people, untuk kita insyaAllah kita boleh check. Semua ada dah internet, ada buku, ada kan. Dia boleh tanya macam-macam. Kita ada akses lah. Okay, Allahu'alam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.